Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan dua hala yang baik di antara negara Brunei Darussalam dan Republik Filipina telah lama terjalin adalah berakar umbi dalam pertukaran rakyat yang bersejarah, kedudukan geografi dan komitmen bersama bagi sebuah kawasan yang aman dan makmur. Malam tadi, Kedutaan Republik Filipina di negara ini mengadakan majlis resepsi sempena ulang tahun ke-127 kemerdekaan dan kewarganegaraan Filipina. Majlis berlangsung di Royal Berkshire, Tarindak di Polo, Jerudong. Mewakili Kerajaan Kebahdulian Maha Mulia Yang Berhormat Pihin Dato' Lela Raja Major Jara Bersara Dato' Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Dalam ucapan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina ke negara Brunei Darussalam menyatakan mengenai sokongan besar negara Brunei Darussalam kepada proses perdamaian di Filipina Selatan, sekaligus membuka jalan bagi penubuhan wilayah otonomi bangsa Moro di Mindanao. Puan Yang Terutama, Marian Jocelyn Arturo Ignacio, seterusnya menzahirkan penghargaan mendalam kepada Kerajaan Kebahdulian Maha Mulia atas bantuan yang diberikan oleh Operasi Badai Tadu, sebuah misi kemanusiaan yang dilancarkan oleh Angkatan Bersenjata Diraja Brunei susulan kemusnahan akibat oleh taufan Trami pada tahun lalu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianugerahkan kecerdasan yang luar biasa. Kecerdasan inilah yang selalu nampak dalam diri Rasulullah ketika mengajarkan pengetahuan dan membentuk akhlak umat manusia dengan peribadi yang berkualiti. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam ceramah khas semasa majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anjuran Kementerian Pendidikan petang kemarin. Hadir yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Haji Ramaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Majlis dikendalikan bersama Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan, Jabatan Perancangan, Perkembangan dan Penyelidikan serta Pusat Sains, Teknologi dan Alam Sekitar STEP. Amanah menyampaikan etika penyiaran mengikut sunnah menyentuh mengenai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat meluas dan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi tugas umat Islam untuk menyebarkan dakwah yang diajarkan oleh baginda dalam kehidupan seharian agar beroleh syafaat. Perkara demikian antara yang ditekankan pada majlis ceramah khas sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anjuran Jabatan Radio Televisyen Brunei RTB. Hadir Awang Chong Chi Kiong, pemangku pengarah RTB. Antara tujuan majlis menyemarakkan dan memeriahkan lagi sambutan Hari Kebesaran Islam di samping memperingati kelahiran Rasulullah. Majlis berlangsung di Ibu Pejabat RTB, Bangunan Sekretariat Bandar Seri Begawan. Pembangunan masyarakat pintar Sabah memerlukan usaha berdaya tahan dan penglibatan semua pihak. Bagi mencapainya, pendidikan keselamatan Sabah perlu diwujudkan di sekolah-sekolah, tempat-tempat kerja dan komuniti. Menurut Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, kolaborasi juga penting dengan kerjasama kerajaan, industri, akademik dan orang awam. Ini termasuk kerjasama antara Cyber Security Brunei CSB bersama pasukan polis Diraja Brunei, pihak berkuasa industri teknologi info komunikasi negara Brunei Darussalam AITI dan Bank Pusat Brunei Darussalam BDCB sebagai pihak utama. Berucap pada majlis perasmian persidangan keselamatan Sabah Brunei kali ketiga, Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa yang juga Menteri Bertanggungjawab bagi Keselamatan Sabah
turut berkata penglibatan semua pihak dengan memperkasa diri dan satu sama lain. Dunia digital boleh dicipta yang bukan sahaja selamat tetapi juga inklusif, inovatif dan makmur untuk semua. A secure digital environment fosters innovation, investment and economic growth, where businesses are more confident to operate online and consumers are more willing to engage in e-commerce. Trust in the digital world will also make people access vital services online because they feel safe and can also foster social cohesion. In short, a cyber-smart society is one that is responsible, savvy and feels secure online. Majlis diselajurkan dengan beberapa pertukaran memorandum persefahaman dalam pelbagai bidang. Persidangan menjadi satu perkara penting dalam memajukan kerjasama dan perkongsian pengetahuan di seluruh rantau Asia Tenggara. Turut diadakan pameran berkaitan keselamatan siber. Acara ini dianjurkan dengan kolaborasi bersama pasukan polis di Raja Brunei serta Kementerian Pendidikan. Kolaborasi ini menegaskan bahawa keselamatan cyber merupakan pendekatan seluruh lapisan masyarakat, iaitu whole nation approach, bermula dari pendidikan di peringkat rendah dan juga menengah sehinggalah ke penguatkuasaan undang-undang. Penyertaan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB dalam Augmentation Interim Observers Team IOT merupakan simbol penting sumbangan negara kepada keamanan dan kestabilan serantau serta komitmen berterusan terhadap misi keamanan dan kemanusiaan. Petang kemarin diadakan Majlis Doa Selamat bagi pemergian pegawai Augmentation IOT di Surau Ad-Difa' Bolkiah Garrison. Hadir Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah ABDB. Antara pengisian majlis sembahyang, hajat dan fardu asar serta tazkirah bertajuk kerjasama dalam mencapai keamanan. Juga diselajurkan penyampaian cenderahati kepada AIOT iaitu Major Udara Pengiran Abdul Azim bin Pengiran Idris yang dijadual bertolak ke Siem Reap, Kemboja. Terdahulu, Majlis Pemasangan Lencana bagi Penugasan Augmentation Interim Observer Team AIOT berlangsung petang kemarin di Bolkiah Garrison. Pemasangan lencana disempurnakan oleh Kolonel Pengiran Rumaizi bin Pengiran Osman, Pemerintah Angkatan Bersama Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB kepada perwakilan ABDB bagi AIOT. AIOT diterajui oleh Malaysia dengan penyertaan negara-negara ASEAN lain dengan tujuan memantau dan membantu mengekalkan genjatan senjata di sepanjang sempadan Kemboja, Thailand. Pasukan Panic in String dari Indonesia menjuarai pertandingan Cyber Battle Capture the Flag dianjurkan oleh ITPSS Sendirian Berhad sebagai sebahagian daripada persidangan dan pameran keselamatan cyber CySec 2025. Majlis penyampaian hadiah pertandingan berlangsung petang kemarin di sebuah hotel di Gadong. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Syamsul Bahri bin Haji Khamis, Pesuruhjaya Sementara Keselamatan Cyber Brunei CSB. Di tempat kedua dan ketiga disandang oleh pasukan Pish X3 dan pasukan 3MPVI, masing-masing dari negara Brunei Darussalam. Dianjurkan bersama CSB FAN Persatuan Keselamatan Cyber. Pertandingan merupakan wadah penting bagi latihan mengenai keselamatan cyber untuk generasi akan datang. Sukan 12 buah kenderaan pacuan 4 roda terdiri dari 25 orang ahli Persatuan Kenderaan Pacuan 4 Roda Daerah Tutong akan menyertai Sarawak International 4x4 Jambore 2025 kali ke-8 yang akan diadakan di Sibu dan Kapit, Sarawak, Malaysia. Kemarin diadakan majlis pelepasan bagi para peserta negara yang diadakan di Jabatan Daerah Tutong.
Sebelum berlepas yang dipertua persatuan berkenaan menerima bendera logo persatuan kenderaan tersebut yang disempurnakan oleh Awang Haji Haizul Rizal bin Haji Yahya, pemangku penolong pegawai daerah Tutong. Juga diadakan penyerahan pelekat logo kepada para peserta Jambori. Sarawak International Jambori dianjurkan oleh 4x4 Travel and Adventure Club Sarawak SACTA akan bermula hari ini sehingga 20 September.